Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita mulakan dengan kita berzikir kepada Allah Ta'ala.
أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا قد كفاني علم ربي قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري من سؤالي واختياري يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا أنا عبد صار فخري أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري ضمن يا الله kasihanlah kepada kami pandanglah kepada kami ya Allah pandanglah kepada kami ya ilahi wa maliki ya ilahi wa maliki anta ta'lam kaifa hali anta ta'lam kaifa hali ya تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا
اللهم صل وسلم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم عليه. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا سيد المرسلين. السلام عليك يا إمام المتقين. السلام عليك يا نبي الرحمة. السلام عليك يا نبي التوبة. السلام عليك يا شافع. السلام عليك يا مشفع. السلام عليك يا طه. السلام عليك يا ياسين. السلام عليك يا مدثر. السلام عليك يا مزمل. السلام عليك يا أبا القاسم. السلام عليك يا أبا الزهراء. السلام عليك وعلى آلك الطاهرين. السلام عليك وعلى أصحابك أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبدك ورسولك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في سبيل ربك حق جهاده. السلام عليك وعلى من حولك من أصحابك أجمعين ورحمة الله وبركاته.
Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu wa natawajjahu ilaika bi nabiyyika nabiyyina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an taftah 'alaina futuh al-arifin. Allahumma aftah 'alaina wa 'ala dzurriyyatina futuh al-arifin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana. A'tina mahabbataka ma'rifatak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala dengan limpah kurnia taufik hidayatnya telah diperkenankan kita pada petang yang mulia dan barakah ini dapat sama-sama kita mengikuti pengajian petang kita dengan membicarakan tentang ibadat Hari Raya Aidul Adha. Ya para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam sihat walafiat dan ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dimatikan dalam iman dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan semua kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat barakah dan syafaat baginda. Amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, alhamdulillah kembali kita dalam membicarakan tentang salat Aidul Adha. Kita telah katakan semalam dalam pelajaran kita bahawa salat sunat Aidul Adha termasuk juga Aidul Fitri, ya, ialah sangat-sangat ditekankan. Bahkan dia adalah merupakan sunat muakkadah dalam mazhab Syafi'i rahimahullah taala dan wajib pada mazhab Imam Abu Hanifah, masya-Allah, ya. Jadi dengan itu kita kalau boleh jangan kita abaikan. Kalau kita tak dapat lakukan di masjid seperti mana sekarang ini, tak semua orang boleh dapat solat di masjid kerana ada dia punya sistemnya, cukup hanya 50 orang setiap satu salat, maka tak apa, kita solat di rumah. Maupun kita yang di Malaysia ke, di Singapura ke, di Indonesia ke, di Melbourne ke, ya, kita solat di rumah. Sebab solat Aidul Fitri atau Aidul Adha boleh kita lakukan secara berjemaah di dalam rumah. Manakala pula Aidul Adha ni memang boleh dilakukan secara sendirian pun boleh. Kalau tak ada kawan dah kita nak berjemaah, boleh kita lakukan secara sendirian. Dan kita dah sebutkan dalam salat Aidul Adha ini, sunatnya kita lakukan selepas daripada terbit matahari. Kalau-kalaulah kita kata terbit matahari pukul 7:05, mungkin kita dah boleh buat pada 7:30. Tapi biasalah kalau di Singapura, dia di mana dia akan lakukan salat Aidul Adha ni pada jam 8 ataupun dalam 8 suku, 8:30. Ya, ada yang shift nombor 2, shift nombor 3, itu pukul 9 atau pukul 10, itu bahagian masing-masing lah. Ya tuan-tuan dan puan-puan, jadi kita dah katakan sembahyang sunat Aidul Adha ini kita lakukan 2 rakaat dan kemudian kita tambahkan 7 takbir pada rakaat pertama dan 5 takbir pada rakaat yang kedua, diselang-seli dengan baca tasbih subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan kita juga telah mengatakan bahawa setelah kita, kalau kita nak pergi solat pada hari Aidul Adha, Aidul Fitri, kita mandi sunat. Mandi sunat, niat ke aku mandi sunat hari raya Aidul Adha. Dan kemudian kita pun mandi sunat tu setiap orang yang pergi dan yang tak pergi salat disunatkan. Hatta wanita uzur pun disunatkan mandi kerana mulianya salat Aidul Adha ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam pembicaraan kita lebih awal dahulu kita telah katakan hari raya Aidul Adha lebih besar, lebih mulia, lebih agung daripada hari raya Aidul Fitri. Masya-Allah. Subhanallah. Kenapa? Kerana Aidul Adha ini dia berlaku dengan diiringi oleh hari raya lagi yang lain.
Masya Allah. Apa dia? Iaitu hari Arafah. Dan hari Arafah dia adalah hari raya untuk umat Islam. Dan demikian juga diiringi dengan 3 hari tasyrik. Hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Itu pun adalah hari raya untuk umat Islam. Sebab itulah dilarang dan diharamkan kita berpuasa pada 3 hari tasyrik. Dan hari raya Idul Adha yang di tengahnya. Jadi itulah ditontonnya hari raya Idul Adha lebih tinggi, lebih mulia, lebih agung lagi di sisi Allah daripada hari raya Idul Fitri. Cuma kita sajalah yang tak perasan ya, kerana kita rasa Idul Fitri itu lebih mulia kerana kita dapat makan, dapat kita berjalan, dapat berziarah. Idul Adha ni kita kat rumah aja. Tetapi ialah sekarang ni pun semua orang kena duduk rumah ya. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, jadi kita sunat mandi pakai pakaian yang baik-baik, yang baru-baru ya, dan berwangi-wangian dalam rumah kita. Dan kalau kita nak keluar pergi berziarah pun pakai wangi-wangi. Untuk orang lelaki, orang perempuan jangan pakai wangi-wangi dalam masa dia keluar pada rumahnya ya. Dan demikian juga memakai pakaian baik yang menutup aurat. Dan demikianlah dia tuan-tuan dan puan-puan pada hari raya Idul Adha ini. Waktu kita nak pergi berjalan, kita nak pergi ke masjid, kita ambil jalan yang jauh dan baliknya kita ambil jalan yang dekat. Itu kalau kita pergi ke masjid lah. Kalau kita jalan kaki, kalau sekiranya kita naik mobil ataupun kenderaan, maka terpaksa ikut jalan raya saja. Tak apa, tak ada jalan yang lain. Dan demikianlah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Pada hari raya Idul Adha baik, Idul Fitri baik, kita disunatkan takbir hari raya. Takbir hari raya ni kerana dia mengiringi hari raya. Tetapi untuk Idul Adha ni dia ada kelebihan pula. Iaitu kita takbir 10 hari awal Zulhijjah ni memang disunatkan kita takbir. Bukan pasal hari raya. Tapi kerana kelebihannya, kemuliaannya, keagungannya. Amalan pada 10 hari awal Zulhijjah. Mari kita takbir sama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Masya Allah, tabarakallah. Itulah yang diamalkan oleh para ulama-ulama kita yang dahulu, bahkan para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhuma pada 10 hari awal Zulhijjah mereka akan mengelilingi pasar dan sambil bertakbir, dan orang ramai pun ikut bertakbir. Jadi ini bukan masalah hari raya, ini pada 10 hari awal Zulhijjah memang sangat-sangat disuruh perbanyakkan takbir dan tahmid dan juga tahlil. Ya tuan-tuan dan puan-puan, jadi pada hari ini pula kita memasuki dalam pembicaraan kitab kita iaitu Fiqhul Ibadat yang telah disusun oleh Al-Habib Sayyid Muhammad Amin bin Al-Idrus, ya, semoga Allah merahmati beliau, daripada gurunya iaitu Habib Zain bin Samit. Semoga kedua-dua mereka guru kita itu dipanjangkan umur dalam sihat walafiat dan diberikan mereka perlindungan daripada segala perkara yang tak diingini, dan semoga Allah berkatkan roh mereka dan limpahkan rahmat dan barakah ilmu mereka kepada kita semua. Dan dengan niatnya tersebut, dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Maka berkata Tuhan pengarang kita rahimahullah ta'ala, wa nafa'anallahu bikum fid darain, amin, membaca takbir pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha.
Pembahagian jenis takbir. Jadi takbir itu terbagi kepada dua bahagian. Ada yang namanya takbir mursal. Mursal tu tanpa terikat dengan salat. Itu namanya mursal. Takbir yang tak terikat dengan salat. Jadi maksudnya takbir tak terikat dengan salat tu dia boleh dilakukan 24 jam. Sambil kita berjalan, sambil kita naik kenderaan, sambil kita turun, masuk rumah, keluar rumah, kita pergi ke pasar, kita masuk, kita keluar. Takbir terus. Itulah namanya takbir mursal, ya. Tanpa terikat dengan salat zuhur ke asar, tak ada. Dan yang takbir mursal ni tempat dia dilakukan pada Hari Raya Aidil Fitri dan juga pada Hari Raya Aidil Adha. Dua-dua hari raya ni ada takbir mursal. Jadi kalau sekiranya takbir Hari Raya Aidil Fitri dan Hari Raya Aidil Adha ada takbir mursal, bila dia mula dan bila dia berakhir. Maka dia bermula takbir mursal itu dengan tenggelamnya matahari pada malam Aidil Fitri dan pada malam Aidil Adha. Jadi pada malamnya pada bila? Iaitu pada hari 9 Zulhijjah kalau kita hari Aidil Adha. Aidil Adha kita ialah pada hari Jumaat. Jadi hari Khamis, malam Jumaat, bila masuk saja malam Maghrib dan masuk malam Hari Raya Aidil Adha. Jadi kita pun mula takbir. Takbir tu tak terikat dengan salat. Takbir sepanjang-panjang malam pun boleh kita takbir. Manakala pula kalau Aidil Fitri dengan masuk malam 1 Syawal. Jadi dengan masuk Maghrib 1 Syawal, itu sudah mulalah kita takbir Hari Raya Aidil Fitri. Dia tak terikat dengan salat. Boleh kita baca sepanjang malam. Bahkan memang disuruh. Litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah Ta'ala firmankan, semoga kamu menyempurnakan bilangan puasa Ramadan dan supaya kamu bertakbir kepada Allah, mengagungkan Allah. Semoga kamu termasuk pada golongan orang yang bersyukur. Jadi itulah dia permulaannya takbir Hari Raya Aidil Fitri dan takbir Hari Raya Aidil Adha yang namanya takbir mursal, bermula daripada masuk Maghrib pada malam Hari Raya, ya. Dan takbir muqayyad, dan yang kedua daripada jenis takbir. Tadi kita dah kata takbir mursal. Takbir muqayyad, takbir yang terikat, terikat dengan waktu salat. Muqayyad tu maknanya terikat dengan waktu salat. Jadi dia hanya dilakukan lepas salat fardu ke, salat sunat ke, salat qada ke, salat adaan ke, salat jenazah ke, tak kira. Pentingnya lepas salat kita takbir. Ini namanya takbir muqayyad. Dan takbir muqayyad ni hanya khusus pada Hari Raya Aidil Adha. Aidil Adha saja. Hari Raya Aidil Fitri tak ada takbir muqayyad, ya. Dia takbir mursal saja. Hari Raya Aidil Fitri. Aidil Adha dia ada takbir muqayyad. Jadi waktu takbir muqayyad terbagi kepada dua hukum. Waktu takbir muqayyad bagi orang yang tak mengerjakan haji, macam kita sekarang lah, di Singapura, di Malaysia, di Indonesia, di Australia, kita tak kerjakan haji, maka masuk waktu takbir muqayyad ini ialah dengan masuknya sembahyang fardu subuh pada pagi hari raya pada pagi hari Arafah. Pada pagi hari Arafah. Ustaz, hari Arafah belum hari raya. Yes, dia disunatkan dengan masuk subuh pada hari Arafah, iaitu pagi hari raya pagi hari Arafah 9 Zulhijjah, iaitu hari Khamis ni tuan-tuan, ya. Jadi lepas sembahyang subuh pada hari Khamis, kita dah masuk hari Arafah tu, kita pun terus takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi kita takbir. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, lepas daripada sembahyang fardu subuh pada pagi hari Arafah, bermulalah takbir muqayyad. Tapi takbir mursal bermula pada malam pada malam masuk Maghrib, malam Hari Raya Aidil Adha. Tunggulah hari Khamis malam Jumaat baru masuk takbir mursal. Ya,
Akhirnya, bilakah akhir waktunya takbirnya muqayyad untuk orang yang tak pergi haji? Kita lah ni, ya. Ke waktu keluarnya ialah sampai melakukan solat asar pada hari akhir tasyrik. Hari akhir tasyrik tu hari 13 Zulhijjah. Jadi kita kalau hari raya 10 Zulhijjah. Hari Jumaat. Kemudian hari Sabtu dia kira 11. Hari Ahad 12. Hari Senin 13. Jadi 13 Zulhijjah, last day of hari tasyrik. Lepas main asar saja, dah itulah yang terakhir sekali kita takbir. Lepas tu dah tak boleh takbir lagi. Dia terikat dengan waktu salat. Sebab bila dah masuk maghrib, dah habislah, dah masuk luar pada hari tasyrik. Jadi hari tasyrik ni kira hari raya lagi. Jadi kita bertakbir. Jadi kita hari raya tu ada 5. Kita dah sebut tadi 5. Ustaz macam mana 5? Hari Arafah. Sebab tu kita mula takbir pada sembahyang subuh hari Arafah. Hari Aidul Adha, hari yang 10. Kemudian hari 11, hari 12, hari 13. Jadi 5 hari semua kita bertakbir, takbir muqayyad. Lepas sembahyang fardu, lepas sembahyang sunat, lepas sembahyang jenazah, lepas sembahyang qada, pokoknya apa saja sembahyang disunatkan takbir muqayyad. Jadi muqayyad tu terikat dengan waktu. Jadi kalau luar pada waktu salat tidak dilakukan takbir. Habis kalau orang ada syok sendiri, ustaz, dia nak takbir, dosa tak? Tak dosa lah. Ini kan sunat. Dia kalau dia takbir pun dapat pahala. Takbir tu zikir. Allahu Akbar tu zikir. La ilaha illallah tu zikir. Cuma tak disunatkan. Itu saja. Ya, nak buat dia tak adalah dilarang, ya, tapi tak disunatkan. Itulah dia, tuan-tuan. Itu untuk orang yang tak pergi haji. Macam kita lah, ya. Tetapi bagi orang yang pergi haji, bagi orang yang menunaikan ibadat haji, masuk waktunya ialah dengan masuk waktu zuhur pada hari raya Aidul Adha. Hari raya Aidul Adha 10 Zulhijjah. Jadi pada hari raya Aidul Adha pagi, tengah hari lepas main fardu zuhur, sunatlah kita membaca takbir hari raya. Bermulalah takbir muqayyadnya. Ya. Takbir muqayyadnya, ya. Jadi itu mulanya dengan solat zuhur. Kenapa solat zuhur, ustaz? Kenapa tak mula daripada awal kalau kita yang mengerjakan haji? Jawapannya, orang haji selagi dia dalam ihram, syiar dia, tanda kemuliaan dia ialah dengan bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allah, ya. Teringat kita kat tanah suci Mekah. Inilah saat-saat kita berada di Mekah, tuan-tuan, ya. Hari ini tanggal 7 Zulhijjah. Kalau orang buat haji, semua sudah kumpul di Mekah. Maupun dalam ihram atau belum lagi pakai ihram, untuk bersiap-siap besok dia akan berangkat pergi ke Mina, dan ada yang pergi ke Arafah. Allah. Ialah apa nak buat, dah takdir ketentuan Allah, segala-galanya kita redalah. Jadi itulah dia, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Maka orang yang pergi haji ni dia talbiyah terus. Daripada Arafah 9 Zulhijjah dia pergi ke Muzdalifah. Pada malam itu dia bermalam di Muzdalifah. Malam 10 Zulhijjah. 9 Zulhijjah pada lepas maghrib dia mula berangkat pergi Muzdalifah. Dia bermalam Muzdalifah. Lepas main subuh atau sebelum subuh dia berangkat pergi ke Mina, dan kemudian dia pergi melontar jamrah Aqabah pada pagi 10 Zulhijjah. Habis bila nak takbir, dia belum takbir sebab dia masih dalam ihram. Nah, apabila dia sudah habis ihram dan dia bergunting ataupun bercukur, maka dia dah pakai baju hari raya. Bila dia pakai baju hari raya, bila dia takbir apabila dia solat fardu zuhur. Kerana kita dah kata tadi, takbir muqayyad, takbir yang terikat dengan waktu solat. Jadi lepas solat fardu zuhur, dia pun mulalah takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dia mula takbir lepas zuhur. Itulah dia, tuan-tuan dan puan-puan, untuk orang pergi haji.
Jadi kadang-kadang kita yang pergi haji dalam waktu perjalanan daripada Arafah nak pergi ke Muzdalifah, Muzdalifah nak pergi ke Mina, kadang-kadang kita dengar jemaah-jemaah haji dalam bas sana bas ini sudah mula takbir hari raya. Sebenarnya itu belum disunatkan lagi. Yelah kalau awak di negeri awak boleh takbir hari raya sebab memang disunatkan. Tetapi sekarang ni kita ni di dalam mengerjakan haji, kita tak disunatkan takbir hari raya tapi disunatkan memperbanyakkan talbiyah. Nanti dah lepas kita dah bercukur rambut atau bergunting rambut, barulah kita mulakan takbir lepas main fardu zuhur, dah tak ada lagi baca talbiyah. Masya Allah, tabarakallah tuan-tuan ya. Jadi begitulah dia untuk orang yang pergi haji. Dan bagi orang yang pergi haji, bilakah saat akhirnya dia membaca takbir, iaitu pada sebelum tenggelamnya matahari pada 13 Zulhijjah ya. Jadi lepas asar 13 Zulhijjah, itulah last time untuk dia membaca takbir pada hari yang terakhir ya, iaitu pada 13 Zulhijjah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi di sini selepas kita daripada baca takbir, kita disunatkan baca selawat. Kita baca lepas takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Itu kalau sekiranya ringkas-ringkas. Tapi kalau yang baik sekali, ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad wa ala azwaji sayyidina Muhammad wa ala dhurriyyati sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Sambung lagi. Itu biasa macam tu kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dia baca selawat tu panjang sikit. Kita tak diamalkan, kita cuma Allah Akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila. Kemudian lepas tu kita akhirkan dengan bacaan takbir tu, dan kemudian kita mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa ala kulli syai'in qadir ya. Itu bagus juga, tak ada apa. Tapi bagus juga kalau kita akhirkan dengan selawat. Kita selawat tu kalau nak ambil pendek, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tu yang pendek. Kalau yang panjang kita macam saya baca tadilah. Dia selawat pada Nabi SAW, dia selawat pada keluarga Nabi, selawat pada sahabat-sahabat, dan selawat kepada isteri-isteri Nabi, dan selawat pada zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu lebih sempurna lagi. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Kemudian sebagaimana yang saya sebutkan tadi, disunatkan kita membaca takbir pada 10 hari awal Zulhijjah ni, dan disitulah pegangan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Cuma Imam Ahmad dia mengatakan tak kira bila, sepanjang masa. Tetapi Imam Syafi'i pula berpendapat hanya ketika kita melihat haiwan korban baru kita membacanya takbir. Tapi kita di Singapura ni mana nak nampak haiwan korban tuan-tuan ya. Kalau kita kat negeri yang Australia ke, kat Malaysia ke, Indonesia, boleh nampak haiwan korban. Jadi kita boleh berpeganglah kepada pendapat Imam Ahmad, dan kita bolehlah takbir sepanjang masa 10 hari awal bulan Zulhijjah. Termasuk hari ini juga ya. Hari ini 7 hari bulan. Ya, begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Allah SWT telah sebutkan wa yazkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan mereka berzikir pada nama Allah pada hari-hari yang telah diketahui. Alim ulama semua sudah bersepakat, maksud daripada ayat ini hari-hari yang diketahui ialah 10 hari awal Zulhijjah. Kerana berdasarkan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari yang terlebih lagi dikasih oleh Allah amalan soleh di dalamnya lebih pada 10 hari awal Zulhijjah. Maka perbanyakkanlah kamu akan tahlil dan takbir dan tahmid. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang baik. Jadi Ibnu Umar yang meriwayatkan hadis ini dia amalkan. Begitulah dia tuan-tuan, kita pun amalkan insya-Allah ya. Sambil kita berjalan, sambil kita memandu, sambil ibu-ibu yang di dapur memasak, dia baca takbir, sambil-sambil itu kita baca takbir. Tempat solat hari raya Aidil Fitri dan Aidil Adha.
Manakah tempat solat yang lebih afdal? Jadi kita semua tahu kita ada masjid, kita solat di masjid. Tetapi ada soalan, solat sunat Aidil Fitri dan Aidil Adha dilaksanakan di masjid atau di padang pasir? Mana yang kita nak buat? Maka jawapannya, yang lebih utama dilaksanakan di masjid, yang lebih afdal di masjid. Kalau masjid tu boleh mencukupi orang ramai sepenuhnya. Misal kata dalam daerah tersebut ada 5,000 orang Islam. Maka masjid pun besar, boleh isi 5,000. Ya Allah, masuk masjid semua. Saya sembahyang dalam masjid. Ini pada zaman yang bukan Covid lah. Sekarang Covid apa kita nak buatnya? Semua jumlah dah terhad dan dah tetap. Ya. Tetapi kalau sekiranya masjid tak muat kerana masjid ni kecil, boleh muat 1,000 orang. Yang jemaah ni ramai, sedaerah ni ada 5,000 orang. Maka yang afdalnya kita buat di padang pasir. Padang pasir ke, padang bola ke, kat stadium ke. Pokoknya di luar lah. Supaya kita dapat menampung semua orang. Itu yang lebih afdal lagi lah ya. Tujuannya apa? Supaya menampung semua orang sekaligus dapat salat bersama. Itu yang tujuannya ya. Itulah pendapat yang kuat pada mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tetapi sebahagian pendapat ulama dalam mazhab Syafi'i, lebih afdal ialah kita solat Aidil Fitri dilaksanakan, Aidil Fitri dan Aidil Adha dilaksanakan di tanah lapang. Ada juga pendapat demikian. Walaupun masjid boleh menampung ramai orang, walaupun masjid boleh cukup, tapi lebih afdal. Kenapa? Sebab Rasulullah SAW melakukan solat hari raya di tanah lapang. Nabi tak buat dalam masjid. Jadi kepada ulama-ulama yang mengatakan masjid lebih afdal, ialah kemungkinan kerana masjid Nabi itu terhad, terbatas. Dan sembahyang sunat hari raya ini disuruh oleh Nabi panggil semua orang keluar. Termasuk orang perempuan. Termasuk orang wanita uzur pun. Cuma wanita uzur, dia tak boleh sembahyang. Dia duduk di pinggir untuk menantikan mendengarkan khutbah. Jadi oleh kerana semua orang disuruh keluar, jadi mana nak cukup dalam Masjid Nabawi itu? Masjid zaman Nabi itu kecil ya. Jadi dengan itu dibuat di luar. Jadi itulah yang jadi alasan kepada mazhab Imam Syafi'i kenapa kita kata masjid lebih afdal kalau boleh menampung semua orang. Kalau tak boleh, di luar di padang lah lebih afdal. Tetapi yang lebih utama, ada juga pendapat yang kedua. Yang lebih utama ialah di tanah lapang jika masjid itu tidak cukup. Jadi itu lebih utamalah. Itu kita dah sebut tadi lah ya. Kalau masjid cukup, afdal di dalam masjid. Kalau masjid tak cukup, di tanah lapang ya. Sebab dia boleh menampung semua orang ya. Melainkan solat hari raya di Mekah dan di Madinah dan juga di Baitul Maqdis, afdalnya dalam masjid. Ya, kenapa pula? Sebab Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, Masjid Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, dia ada kelebihan khusus. Ada kelebihan istimewa. Apa kata Nabi SAW? Satu sembahyang dalam Masjidil Haram lebih baik pada 100,000 solat di masjid yang di tempat-tempat lain. Tapi hadis ini banyak tafsiran lah. Ulama mengatakan yang dimaksudkan Masjidil Haram tu bukanlah hanya bangunan masjid. Sebab zaman Nabi mana ada bangunan masjid. Tapi maksudnya lah tanah haram Mekah. Seluruh tanah haram Mekah. Di mana-mana kita berada dalam tanah haram Mekah, kita solat satu solat, kita dapat pahala ganjaran 100,000 solat di tempat yang lain. Itu kelebihan tanah suci Mekah. Dan kemudian Masjidil Haram pun luas besar. Dan demikian juga Masjid Nabawi. Masjid Nabawi, siapa solat satu solat Masjid Nabawi, seperti 1,000 solat di masjid yang lain. Masya Allah. 1,000 solat. Dan kalau Masjidil Aqsa ada dua riwayat. Ada yang mengatakan seperti satu solat seperti 1,000 solat. Ada yang kata satu solat seperti 500 solat di luar daripada kawasan-kawasan yang lain. Jadi itulah dia tuan-tuan ya. Beruntunglah tuan-tuan yang sudah pun sampai ke tiga-tiga buah masjid ini. Nabi SAW pesan, la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Tidak disuruh kita bersusah payah nak berlayar, melainkan disuruh kita pergi ke 3 buah masjid. Susah pun tak apa, pergilah juga. Nampak tuan-tuan? Selalu saya dah pesan dah kepada orang ramai yang khususnya yang mengikuti pengajian saya. Saya kata selagi kita ada rezeki, badan sihat, selagi boleh kita pergi ziarah ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, pergilah, jangan lambat-lambat.
Now sekarang dah tutup dah, tak boleh. Kenapa? Covid. Nampak tuan-tuan? Tak tahulah bila buka. Mekah Madinah pun kita tak tahu bila buka lagi. Allah Alam. Kita cuma doa, ya Allah, bukakanlah kembali tanah suci Mekah, Madinah dan Baitul Maqdis agar dapat kami menziarahinya dan melakukan amal taat padamu, ya Allah, dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Kita doalah kepada Allah, tuan-tuan, ya. Mudah-mudahan semua segala-galanya kembali seperti sedia kala, insya-Allah. Jadi itulah dia, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kita melakukan solat yang lebih afdal dalam masjid. Tapi sekarang ini kita memang dalam masjid lah, ya. Tak ada kita boleh buat kat padang pun tak boleh. Sebab apa? Memang telah ditetapkan oleh pihak MUIS, yang di mana kita pun tak boleh buat suka-suka hati kerana keadaan musim Covid ni. Jadi dengan itu kita redha, tetapi kita jangan lepas peluang. Kita boleh salat di rumah kita seperti mana yang kita dah sebutkan tadi, ya. Ya, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi dengan itu selesai kita daripada membicarakan tentang solat Hari Raya Aidil Adha dan Aidil Fitri. Cuma Hari Raya Aidil Adha ni kita sudah tahu bila nak jatuhnya. Kenapa? Sebab dia jatuh 10 hari bulan Zulhijjah. Jadi kalau pada akhir bulan Zulqaidah kita nampak bulan atau tak nampak bulan, jadi kita dah tetapkan 1 Zulhijjah. Jadi 10 Zulhijjah tu dah tahu bila. Jadi macam sekarang kita dah tahu dah, kita punya 10 Zulhijjah, Hari Raya Aidil Adha jatuh hari Jumaat. Jadi kalau sekiranya Aidil Fitri ni dia punya tunggu pada masa malam Hari Raya. Malam Hari Raya nampak anak bulan tak? Nampak, besok Hari Raya. Tak nampak, besok tak Hari Raya. Jadi kadang-kadang kita yang zaman dulu-dulu lah, ya, tunggukan berita anak bulan, kita dah harap-harap nampak anak bulan, sekali tak nampak, dah pula tak jadi raya, ya. Kemudian ada pula kala kita kita ingatkan hari lambat lagi, tiba-tiba nampak anak bulan, besok hari raya, alamak, kelang kabut kita. Jadi macam itulah zaman dulu, ya. Tapi sekarang ni kita dah banyak pakai hisab tu mana menghitung. Dengan itu kita sudah dapat ketetapan bila hari raya Idul Fitrinya dan bila hari raya Idul Adhanya. Cuma kalau Hari Raya Aidil Fitri, kalaulah sekiranya kita dapat berita tentang anak bulan tu nampak setelah kita masuk 30 hari, iaitu bulan Ramadan. Hari ini kita 30 Ramadan, tak dapat berita lagi kita ni dah nampak anak bulan ke tidak semalam. Jadi kalau macam tu, maka kita tetaplah mengerjakan puasa sampai dapat berita. Dapat berita bila? Dekat-dekat Zuhur baru dapat. Alamak, dekat Zuhur, habis apa nak buat? Kalau gitu, nampak anak bulan, wajib batalkan puasa. Hari ini bukan 30 hari bulan Ramadan, tapi hari ini ialah 1 Syawal. Sebab dah dapat berita, baru dapat berita yang di mana nampak anak bulan semalam. Jadi di sini, kita wajib batalkan kita yang puasa, dan kita qadakkan salat sunat hari kita pada lepas Zuhur. Qadakkan dia. Kita qadakkan dia. Kalaulah sekiranya kita dapat berita lepas Zuhur, masih lagi sempat kita salat hari raya, kita batalkan puasa dan kita qadakkan salat hari raya kita lepas Zuhur. Panggil orang ramai. Tapi kalau dah lewat, kita dapat berita malam, semalam orang nampak, tapi dah malam dah, kita dah buka puasa dah. Kalau gitu pada esok harinya, hari 2 Syawal, tapi kita boleh salat sunat hari raya adaan tunai. Kenapa Ustaz tunai? Kerana sembahyang hari raya ini memang waktunya pagi. Kalau lepas pada waktu pagi itu, lepas zuhur tu dah kira qada, ya. Jadi itu diberikan kelonggaran di situ, ya. Itulah dia, tuan-tuan dan puan-puan, kalau mendapat berita lambat nampak anak bulan untuk hari raya Idul Fitri. Tapi sekarang kita dah tak timbul lagi lah masalah tersebut. Ya, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Pada hari ini saya sudah masukkan dalam saya punya FB saya, iaitu tentang apakah amalan-amalan yang perlu kita lakukan, kita siapkan untuk kita menghadapi akan kita punya hari wukuf Arafah. Jadi dalam kita nak menghadapi hari wukuf Arafah ni, sebagaimana yang telah digambarkan oleh alim-alim ulama kita, ya, semana alim-alim ulama kita, mereka itu orang yang takwa kepada Allah SWT, ya. Bila nak dekat musim hari Arafah ni, mereka persiapkan diri mereka. Seperti mana kalau kita nak terima tetamu, kita tetamu nak datang, kita siapkan diri kita, siapkan rumah kita, kita kemas-kemas, bersihkan, pasal tetamu datang. Itulah ibaratnya, tuan-tuan, hari Arafah menjadi tetamu kita.
Kerana pada hari Arafah itu tak ada satu hari yang lebih afdal di atas muka bumi ini. Tak ada satu hari yang lebih afdal daripada hari Arafah. Nampak tuan-tuan? Ustaz, kita nak siapkan apa Ustaz? Siapkan diri kita, rohani kita. Kita nak bersihkan rohani kita tu bukan nak tunggu nanti pada hari Arafah. Dari sekarang kita istighfar, minta ampun pada Allah. Kita kalau nak masuk rumah atau nak terima tetamu, takkan depan tetamu baru nak basuh kaki tangan. Sebelum tetamu sampailah kita bersihkan diri, kita mandi-mandi, pakai baju siap semua. Macam itulah ibaratnya tuan-tuan ya. Sebelum sampai hari Arafah, sekarang ni pun kita mula bangun. Yang mana tak bangun tahajud lagi, bangun tahajud. Kalau dulu terkejut, jangan terkejut. Bangun, sembahyang tahajud. Bangun tahajud, sembahyang taubat, minta ampun pada Allah ya. Baca Quran, baca selawat pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan demikianlah juga pada hari sebelumnya, hari Tarwiyah. Besok ni namanya hari Tarwiyah. Kalau orang yang buat haji tuan-tuan, dia ada 8 hari bulan Zulhijjah namanya Tarwiyah. Kenapa Ustaz 8 Zulhijjah nama Tarwiyah? Tarwiyah tu mana melega tekak daripada kehausan. Kenapa pula nama macam tu? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 8 Zulhijjah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan umat Islam yang Nabi bawa pergi ke Mina. Kemudian angkat air daripada perigi-perigi yang ada dan disimpankan dalam drum-drum. Simpan buat apa tu? Sebagai persediaan nanti apabila mereka iaitu jemaah-jemaah ni pulang daripada Arafah, mereka akan bermalam di Mina 3 malam. Daripada 10 Zulhijjah, kemudian 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi mereka perlukan air. Jadi jangan sampai pada hari tersebut baru nak kelang kabut kecoh nak cari air. Jadi Nabi SAW mendidik para sahabat-sahabat, siapkan air pada 8 Zulhijjah. Jadi air ni untuk melegakan tekak daripada kehausan. Sebab itulah namanya Tarwiyah, dalam bahasa Arab Tarwiyah. Maka dinamakanlah 8 Zulhijjah itu hari Tarwiyah. Ini orang yang pergi haji lah ya. Kita tak pergi haji ni, tengok saja orang pergi haji, sedih kita ya. Tak apa, niat kita nak pergi haji, niat kita nak sampai ke tempat itu, sudah kita dapat sampai pahalanya. Macam sekarang orang niat nak puasa Arafah, nak puasa 10 hari awal bulan Zulhijjah. Tengah-tengah dia puasa, datang uzur pula, orang perempuan datang uzur haid. Ya Allah Ustaz, saya ni kalau boleh nak puasa hari Arafah, tapi dah datang uzur. Kenapa nak sedih? Kita dan niat itu sudah sampai dah. Innamal a'malu berniat, setiap amalan bergantung pada niat. Niatul mukmin khairum min amalin. Niat orang mukmin tu lebih baik pada amalan dia. Dia niat nak puasa Arafah, tapi dia tak puasa kerana dia uzur, sudah dapat pahala puasa Arafah. Masya Allah. Itu kemurahannya Allah SWT tuan-tuan ya. Dan demikian pula, dia ni uzur ni sebenarnya datang pada Allah. Jadi kalau kita rasa sedih, macam kita tak terima apa kehendak Allah, tapi kita reda. Tak apalah ya Allah, ini tulisan kau untuk aku reda ya Allah. Itu pahala lebih besar lagi. Meredai ketentuan Allah lebih besar daripada ibadat kepada Allah Ta'ala. Ibadat ni zahir kita, tetapi kalau sekiranya reda tu hati kita. Hati ni, ibadat hati lebih besar pahala daripada ibadat zahir. Masya Allah. Macam orang sedekah, dia sedekah $1,000. Orang semua tengok, wah orang tahu aku sedekah $1,000. Tapi orang ni nak sedekah, dia malu pasal orang nanti orang tengok dia nak sedekah $1, dia tak ada duit. Tapi dia tengok tak ada orang, dia sedekah satu. Tapi hati dia lillahi ta'ala ikhlas. Yang hati ikhlas sedekah $1 lebih besar di sisi Allah daripada $1,000. Masya Allah. Tengok tuan-tuan dan puan-puan ya. Ibadat hati itu lebih besar lagi daripada ibadat zahir. Bukanlah makna ibadat zahir jangan dibuat. Buat. Tetapi ibadat hati itu pun adalah penting dan bahkan itu lebih besar lagi. Apalagi kalau disertakan ibadat zahir dengan ibadat hati yang batin, iaitu dengan ikhlas, lagi tambah lagi besar. Masya Allah. Jadi pada 8 Zulhijjah ini, iaitu besok hari Tarwiyah, kita disunatkan untuk kita nak berpuasa. Kalau kita tak pergi haji lah ni, sebab masih lagi dalam 10 hari awal Zulhijjah ni, kita masih lagi 8, 9 dan 10 tak boleh puasa. Ustaz kata 10 hari. Yelah, itu ungkapan dalam hadis Nabi 10 hari yang paling afdal. Tapi dalam hukum puasa, 10 hari 10 Zulhijjah adalah hari raya. Hari raya haram kita puasa. Itu dia tuan-tuan ya. Jadi kita pada malam Tarwiyah. Malam Tarwiyah bila? Malam ni malam Tarwiyah tuan-tuan. Ya, malam Tarwiyah
dan juga pada malam, iaitu pada malam hari Arafah, dan pada malam hari raya Idul Fitri, dan malam hari raya Idul Adha, dan juga pada malam Jumaat. Siapa yang salat malam pada 5 malam ini, maka wajib bagi dia syurga. Begitulah sebatul riwayat hadis disebutkan. Ya, jadi kalau boleh kita jangan lalai lah. Malam ni malam 8 Zulhijjah, ustaz dah cakap tu. Itu malam tarwiyah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah dan bawa kumpul jemaah-jemaah sahabat pergi ke Mina. Jadi malam tarwiyah. Malam Arafah bila? Besok malam Arafah, tuan-tuan. Jangan lupa malam Arafah kita hidupkan dengan amalan. Kita dah sebutkan dah bahawa malam Arafah, siapa yang beribadat pada malam tarwiyah, malam Arafah, malam hari Idul Adha, malam hari Idul Fitri dan malam Jumaat, maka masuk syurga, wajib bagi dia syurga. Ada riwayat, Wallahualam, ada riwayat sebut malam 1 Rejab juga, ya. Jadi macam itulah dia, tuan-tuan. Jadi begitulah dia, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Saya dah masukkan dalam FB saya tentang bacaan zikir yang dibaca oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam paling banyak sekali zikirnya, ataupun paling banyak sekali Nabi ucapkan di waktu Nabi sedang berada di Arafah, ialah kalimah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kita bacalah 100 kali. InsyaAllah nanti hari Khamis ni kita akan pimpin, kita baca sama-sama. Ya, jadi Nabi menyaksikan iaitu afdalu ma qultu wan nabiyuna min qabli, iaitu sebaik-baiknya yang aku ucapkan dan yang diucapkan oleh nabi-nabi sebelum aku ialah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dia tiada Tuhan melainkan Allah. Dialah yang sendiri, yang esa, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu. Bagi dia sekalian kerajaan, bagi dia sekalian pujian. Biadihil khair, maka dengan dialah sekalian kekuasaan kebaikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Masya-Allah. Ini zikir ni saya dah masukkan dalam FB saya. Tuan-tuan boleh tengok dan boleh pass lah pada kawan-kawan, biarkan mereka semua dapat. Dan demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak mengucapkan kalimah syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu al azizul hakim. Itu daripada ayat Quran, tuan-tuan, ya. Itu daripada ayat Quran. Jadi syahid Allah ni daripada ayat Quran ini, kalau boleh kita baca dengan betul lah, sebab dia ayat Quran, ya. Jadi kita baca dengan tertib, dengan tertil dan sebagainya. Kita akan bacakan dia insya-Allah pada hari Arafah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakannya sebanyak-banyaknya, iaitu dia daripada ayat yang di mana daripada surah Al-Imran ayat yang ke-18. Surah Al-Imran ayat 18. Syahidallah, Allah menyaksikan tiada Tuhan melainkan dia, Allah. Dan Allah Ta'ala mengatakan, dan para malaikat dan juga walul ilmi, dan sekalian orang yang mempunyai ilmu, semuanya turut menyaksikan tiada Tuhan melainkan Allah. Masya Allah. Jadi Nabi SAW selepas dia baca, Nabi kata, wa ana ala dhalika minasyahidin, dan aku atas yang demikian itu daripada golongan yang menyaksikan. Jadi Allah, malaikat dan semua ahli ilmu menyaksikan tiada Tuhan melainkan Allah. Nabi pun sabut wa ana ala zalika minasyahidin, dan aku atas yang demikian itu daripada orang yang menyaksikan. Ini kita bacakan juga. Kalau siapa baca 100 kali, dia seperti merdekakan 10 hamba. Merdekakan 10 hamba, tuan-tuan. Satu hamba kita merdekakan, Allah haramkan tubuh badan kita dari api neraka. Bagaimana kalau 10 hamba? Tapi ada riwayat lain pula mengatakan, kalau kita baca 10 kali, seperti kita merdekakan 4 hamba dari keturunan Nabi Ismail. Keturunan Nabi Ismail, kenapa pula? Siapa keturunan Nabi Ismail? Datuk nenek Nabi lah. Sebab Nabi kita SAW daripada keturunan Nabi Ismail. Jadi datuk nenek Nabi. Jadi siapa yang baca 10 kali, seumpama dia merdekakan 4 daripada keturunan Nabi Ismail, mana datuk nenek Nabi kita SAW. Itu lagi terlebih lagi besar lagi pahalanya. Masya Allah.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita pada hari Arafah seperti mana saya sebutkan semalam, kita nak menebus diri kita daripada api neraka. Tebuskan diri kita tu macam mana? Yang ada kemampuan, begitu bersedekah, yang ada hamba abdi, kita merdekakan hamba abdi. Ustaz, saya tak ada hamba abdi. Awak zikir ini, awak dapat pahala seperti merdekakan hamba abdi. Masya Allah. Sebab itu pada zaman dulu-dulu lah ya, pada hari, kalaulah berlakunya hari wukuf Arafah hari Jumaat, maka raja-raja itu akan membebaskan orang-orang yang dalam penjara selagi jenayah dia itu tidaklah jenayah yang berat. Masya Allah ya. Kenapa? Kerana mereka pun nak mendapatkan kelepasan dari api neraka. Kita pun ada rezeki. Pada hari Khamis ni, aku nak sedekah. Ustaz, sekarang kita nak sedekah boleh? Sekarang pun boleh sedekah. Tapi hari Khamis kita sebagai macam menebuskan diri kita dengan kita sedekah. Seolah-olah kita beli, ya Allah, ini hartaku, aku nak tebuskan diriku daripada api neraka. Sebab Allah sendiri yang sebutkan dalam Quran, innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Allah beli daripada orang beriman harta mereka, diri mereka, dengan diberikan mereka balasan syurga. Allah beli dan Allah bayar kita dengan syurga. Jadi seolah-olah kita tebus diri kita dari neraka dan dimasukkan syurga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ya, jadi sekarang sebagaimana saya katakan tadi, dari sekarang kita mulalah istighfar banyak, minta ampun pada Allah ya. Dan insya-Allah nanti malam ni kita semayang qiyamul lail, bangun tahajud, dan besok malam-malam Arafah bangun tahajud. Dan malam hari Aidil Adha pun kita bangun tahajud. Sebagaimana yang kita dah sebutkan ya, siapa yang hidupkan 2 malam hari raya, Allah hidupkan hatinya ketika semua hati mati. Ustaz, macam mana ni semua hati mati? Besok ke akhirat, orang semua bangkit kubur, semua kelang kabut takut. Macam orang dah tak ada hati lagi, dah macam nak mati dah. Tetapi orang yang dihidupkan 2 malam hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dia punya hati tenang, relax. Dia ni relax. Kita kelang kabut, dia relax pula. Itulah dia, engkau kat dunia tak mau hidupkan 2 malam hari, kau tidur saja. Kau sibuk dengan cat rumah itu ini, tapi kau tak ingat pada Allah. Maaf tuan-tuan, kita cakap je lah. Tapi itulah sebenarnya, kita jangan lalai ya pada 2 malam raya. Kita beribadat, kita berdoa pada Allah, menangis pada Allah. Ini sekejap je kat dunia tuan-tuan ya. Kita sikit penat, sikit memang penat. Penat tu mesti ada. Sikit penat. Anak-anak yang belajar sekolah, besok nak periksa. Ya, malam ni tak tidur. Kenapa dia baca? Kerana besok nak periksa ni. Tapi lepas habis periksa, dia pas. Happy dia. Berbaloi penat aku. Itulah sebenarnya kita dunia. Dunia ni tempat beramal tuan-tuan. Bukan untuk kita relax, tempat kita beramal. Tapi kalau dunia kita ada beramal penat, berapa lama? 1000 tahun tak ada. 100 tahun tak ada. 20-30 tahun, Allahualam kalau umur panjang lagi. Tapi bila kita mati, alhamdulillah, Allah balaskan kita dengan syurga Allah. Alhamdulillah. Nikmat, sebenar-benar nikmat. Itulah dia balasan Allah, syurga untuk orang yang beriman, yang beramal saleh. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah kami ya Allah. Ampunkanlah kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami. Dosa kami banyak ya Allah. Lebih banyak daripada buih di laut, lebih banyak daripada butiran pasir di pantai, lebih banyak daripada daun-daun di pokok, lebih banyak daripada udara yang kau jadikan, lebih banyak daripada nafas-nafas makhlukmu. Ya Allah, ya Tuhan kami sedar kami hamba yang banyak dosa ya Allah. Tapi kami tahu Engkaulah Tuhan kami yang sangat pengampun, dan Kau suka ampunkan hamba-Mu. Ampunkanlah kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami yang besar, yang kecil. Ampunkanlah dosa kami yang kami tahu, yang kami tak tahu. Ampunkanlah dosa yang kami lakukan sendirian atau beramai. Ampunkanlah kami dosa yang telah kami bertaubat, kemudian kami ulang lagi ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah semua dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa ibu ayah kami, datuk nenek kami, guru-guru kami, pakcik-makcik kami, anak cucu kami, adik-beradik kami, dan sekalian murid-murid kami, pegawai-pegawai kami, dan sekalian mereka yang mengikuti program ini, ya Allah. Dan sekalian muslimin dan muslimat yang hidup dan yang mati, ya Allah. Dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Ya Allah, panjangkanlah umur kami dalam sihat walafiat, sehingga kami bertemu dengan hari Arafah ini, ya Allah. Dan sampaikanlah kami semua di padang Arafah, ya Allah. Dapat kami menunaikan ibadat haji dan menyahut panggilan-Mu, ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
Ya Allah, hati kami berada di tanah suci-Mu, Ya Allah. Hati kami berada di padang Arafah, Ya Allah. Ya Allah, bawalah kami ke tanah suci-Mu, bawalah kami kepada Arafah-Mu, Ya Allah. Terimalah doa kami, kabulkanlah hajat kami, Ya Allah. Dengan berkat syafaat Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, maaf sajalah ya kalau ada penyampaian saya tersilap kata, terkasar bahasa, yang baik, yang mana baik, semua dari Allah. Yang salah silap itu pada kelemahan saya sendiri. InsyaAllah, jangan lupa kalau siapa ada kesempatan pada malam ini, lepas maghrib ada kuliah, lepas maghrib jam 7.45, kitab Sirah Salikin ya, mengenai riak dan sebagainya. Dan kalau ada siapa kesempatan pada malam ni lepas isyak di Masjid Qasim, iaitu pengajian kitab Syekh Abdul Qadir Jalani jam 9 malam ya. Siapa ada semasa silakanlah. Dan sekian saja dari saya, mohon ribuan maaf. Sampai kita bertemu lagi insya-Allah pada esok hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.